to keep it holy. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-7 dalam kuartal 2 2021. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Felicia dan Pastor Delkens. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Molly. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Ada satu salib di bukit Golgota, suatu lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itu jadi cintaku hingga aku tiba di syurga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Salib hina itu yang ditolak dunia, aku mau terima dengan cinta. Kerana domba Allah telah tinggalkan syurga dan memikul salib Golgota. Salib itu jadi cintaku hingga aku tiba di syurga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan telah memanggil aku masuk syurga dan terima kemuliaannya. Salib itu jadi cintaku hingga aku tiba di syurga. Ku berpaut pada salib itu, telah ku tukar dengan mahkota. Tajuk berita misen kita pada Sabat ini ialah meminjam gula dan beras dari negara Kolombia. Beberapa mahasiswa dan mahasiswi seolah-olah memerlukan banyak bantuan daripada yang lain. Beatrice, salah seorang daripada mereka, juga adalah merupakan seorang ibu. Sebahagian besar daripada mereka memerlukan banyak bantuan. Cik Maria adalah seorang mahasiswi di universiti yang sama, sedang menyewakan bilik-bilik dalam rumahnya kepada mahasiswi dan mahasiswa di Bandar Monetia, negara Kolombia. Dia meminjamkan beras kepada Beatrice. Beberapa hari kemudian, Beatrice memerlukan bahan lain pula. "Boleh pinjamkan saya sedikit gula?" tanya Beatrice kepada Cik Maria. Cik Maria meminjamkan sedikit gula kepada Beatrice. Pada hari-hari yang lain, Beatrice memerlukan buah pisang, banyak lagi beras
banyak lagi gula. Cik Maria tidak keberatan untuk memberi bantuan kepada Beatrice. Cik Maria pernah membaca sebuah inspirasi dari tulisan Ellen G. White yang menerangkan cara Yesus berinteraksi dalam buku The Ministry of Healing, muka surat 143, yang menyatakan hanya cara Yesus sahaja yang memberi kejayaan yang benar dalam menjangkau orang lain. Juru selamat bergaul dengan manusia seperti orang lain yang inginkan perkara yang baik daripada mereka. Dia menunjukkan belas kasihan terhadap mereka, melayan keperluan mereka dan mendapat kepercayaan daripada mereka. Setelah itu, dia akan memohon kepada mereka, "Ikutlah aku." Beatrice mulai mengikuti pelajaran Alkitab bersama dengan Cik Maria. Selepas beberapa bulan mereka tamat pembelajaran asas pembelajaran Alkitab, Beatrice menyerahkan diri kepada Yesus dan dibaptiskan di dalam gereja Seventh-day Adventist. Ramai mahasiswa dan mahasiswi yang menyewa di bilik Cik Maria juga mengikuti kelas pembelajaran Alkitab bersama dengan Cik Maria. Pada saat ini, penghujung tahun 2020, walaupun ada MCO akibat pandemik COVID-19, ada seramai 30 orang mahasiswi dan mahasiswa yang sedang mengikuti kelas pembelajaran Alkitab bersama dengan Cik Maria. Cik Maria memanggil Rosa dengan handphonenya. Selain membuat panggilan handphone, Cik Maria juga menghantar mesej melalui WhatsApp. Cik Maria menghantar jemputan kepada Rosa untuk datang ke rumahnya untuk sarapan pagi dan makan petang. Rosa memberitahu bahawa dia takut untuk mempelajari Alkitab kerana dia tidak mahu menghampakan Yesus. Tetapi akhirnya, Rosa mengikuti kumpulan tersebut. Semasa dia mempelajari Alkitab dan berdoa, ketakutannya mulai hilang dan dia mula percaya pada Yesus. Selepas beberapa bulan mempelajari Alkitab, Rosa juga menyerahkan diri kepada Yesus dan dibaptiskan di dalam gereja Seventh-day Adventist. Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 pada suku kedua tahun 2021 akan digunakan untuk membantu membuka pusat Better Living Center of Influence dalam kampus University Columbia Adventist University di negara Columbia yang terletak 2 jam perjalanan udara menggunakan kapal terbang dari tempat tinggal Cik Maria. Terima kasih kepada semua anggota gereja yang telah membantu dan menyokong aktiviti mission dengan persembahan sekolah Sabat anda. Sekian berita mission pada hari ini. Selamat Hari Sabat. Semoga anda diberkati pada hari ini. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat anak-anak. Saya Aunty Jenita akan menyampaikan cerita Alkitab Sabat ini yang bertajuk Pilihan Tuhan. Ada kekacauan di dalam kemah. Seorang lelaki bernama Korah berpendapat bahawa ianya tidak adil hanya keluarga Harun yang dilantik menjadi imam. Sebelum umat itu meninggalkan Mesir, Korah merupakan seorang imam dalam keluarganya. Pada masa itu, hanya Harun dan anaknya yang boleh mengorbankan domba untuk Korah dan keluarganya. Bukan hanya sebab itu membuatkan Korah marah, dia tidak suka dengan cara Musa memimpin umat Israel. Semakin lama dia memikirkannya, semakin dirasakannya tidak adil. Tidak lama kemudian, Korah terjumpa dengan orang-orang yang bersetuju dengannya. 2 orang lelaki yang bernama Datan dan Abihu berpendapat bahawa mereka sepatutnya menjadi ketua terhadap umat Israel. Mereka sememangnya anak-anak sulung Rubin, iaitu anak sulung Yakub, dan anak lelaki sulung biasanya menjadi ketua dalam keluarganya. Oleh itu, Korah, Datan dan Abihu mula berkomplot menentang Harun dan Musa. Tetapi mereka lupa akan sesuatu yang amat penting. Musa tidak meminta untuk diberikan tugas untuk memimpin umat itu. Tuhan telah memilihnya.
Harun dan anak-anaknya tidak meminta dijadikan imam. Tuhan telah memilih mereka. Justru apabila Korah, Datan dan Abihu mula bersungut tentang pemimpin mereka, mereka sebenarnya bukan merungut terhadap Musa dan Harun. Mereka bersungut tentang Tuhan. Tidak lama kemudian, terdapat 250 orang bersependapat dengan Korah, Datan dan Abihu. Mereka datang kepada Musa dalam kumpulan. Kenapa engkau meletakkan dirimu sebagai pemimpin ke atas umat-umat Tuhan? Mereka berkeras ingin tahu. Musa cuba memberikan mereka amaran. Kamu bersengkokol begini adalah amat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi mereka enggan mendengarnya. Orang-orang ini enggan menerima pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan apabila mereka cuba menjadikan diri mereka imam, tanpa mengendahkan perintah Tuhan, Tuhan tidak mempunyai pilihan lain melainkan memusnahkan mereka. Tetapi rungutan itu tetap berterusan. Ramai umat Israel berduka. Tuhan bersedih. Dia tahu bahawa umat itu tidak akan selamat tiba di tanah perjanjian kecuali jika mereka patuh kepada pemimpin mereka. Oleh itu, Tuhan memberitahu Musa apa yang harus dilakukan. Musa mengarahkan para pemimpin daripada setiap bani untuk membawa sebatang tongkat. Nama Harun ditulis pada tongkat untuk Bani Lewi. Tuhan mengarahkan Musa agar membiarkan ke-12 tongkat itu di kemah pertemuan semalaman. Tongkat kepunyaan Dia yang aku pilih akan bercambah, Tuhan bersabda. Aku akan meredakan sungut-sungutan yang diucapkan mereka kepada kamu sehingga tidak usah kudengar lagi. Keesokan paginya, Musa berserta semua pergi ke kemah pertemuan untuk melihat apa yang telah terjadi kepada tongkat-tongkat itu. Apabila Musa mengeluarkan tongkat Harun, semua orang terperanjat melihat tongkat itu, bukan sekadar bertunas, malah mengeluarkan bunga dan menghasilkan buah badam. Sebatang kayu yang tua dan mati telah kembali hidup apabila Musa menunjukkan tongkat itu kepada orang ramai. Mereka berdiam, menyembah kebesaran Tuhan. Mereka tahu bahawa Harun telah dilantik di bawah kekuasaan Tuhan, dan mereka tahu kini bahawa mereka harus menghormati Harun. Mereka tahu apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita menyembah Tuhan apabila kita mengetahui kekuasaannya. Musa meletakkan tongkat Harun dalam kemah pertemuan sebagai peringatan untuk menghormati kekuasaan Tuhan dan mereka yang telah diberikan hak oleh Tuhan untuk berkuasa ke atas kita. Anak-anak, dalam cerita hari ini, kita dapati bahawa Korah marah kerana hanya Harun dan keluarganya yang boleh menjadi imam. Korah juga hendak menjadi imam kerana sebelumnya dia seorang imam, tetapi pada masa itu dia tidak lagi boleh beri korban bakaran kepada keluarganya. Datan dan Abihu pula berkomplot bersama Korah kerana mereka marah dengan pimpinan Musa. Mereka mahu agar pemimpin dipilih daripada Bani Ruben. Tuhan telah menunjukkan kepada bangsa Israel dan kita bahawa kita tidak sepatutnya merungut terhadap orang yang berkuasa terhadap kita. Tahukah anda bahawa sebenarnya kita merungut menentang orang yang memberi hak kekuasaan itu, iaitu Tuhan. Namakan orang yang mempunyai kuasa terhadap anda. Ya, mereka adalah ibu bapa, guru, pendeta, pemimpin gereja, pemimpin masyarakat dan orang yang lebih tua. Mari kita menyebut mesej kita hari ini. Kita menyembah Tuhan apabila kita menghormati kekuasaannya. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sabat ini merupakan Sabat ke-7
Dan pada sahabat ini saya akan membawa kita belajar ringkasan pelajaran sekolah sahabat dewasa yang bertajuk Perjanjian di Sinai. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di syurga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami dapat belajar mengenai firman-Mu melalui perjanjian di Sinai. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memimpin kami agar kami dapat belajar mengenai Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan untuk ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu dari Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah menukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Keluaran 19 ayat 4. Hubungan antara Tuhan dan Israel merosot setelah 400 tahun menjadi hamba. Seperti biasa, Tuhan mengambil inisiatif dan memulihkan hubungan mereka dengan memperbarui perjanjian yang Tuhan telah buat dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian orang Israel bertanggung jawab untuk memenuhi bahagian dari perjanjian mereka. Pada pagi ini kita akan belajar 5 perkara. Yang pertama adalah atas sayap burung helang. Yang kedua, rencana keselamatan. Ketiga, perjanjian di Sinai. Keempat adalah ketaatan. Dan yang kelima adalah komitmen. Untuk yang pertama kita akan belajar pada hari ini, yaitu atas sayap burung Raja Wali ataupun burung helang. Yaitu di Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan menunjukkan rahmat kepada Israel dengan membebaskan mereka dari perhambaan dan dengan lembut memimpin mereka ke hubungan perjanjian baru dengan Tuhan. Terdapat 2 ilustrasi dalam Ulangan yang menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan orang Israel. Yang pertama yaitu di Keluaran bagi 32 ayat 10 sampai 12. Seperti helang yang membawa anak-anaknya tinggi, lalu ia menjatuhkan mereka belajar terbang. Jika mereka tidak boleh, helang akan membawa mereka anak-anaknya dengan sayapnya lagi. Yaitu yang kedua adalah di Ulangan 1 ayat 31. Seperti seorang ayah yang membimbing anaknya dengan tangan dan melindunginya. Dan kita perlu ingat, kita memerlukan Tuhan untuk membimbing dan melindungi kita, sehingga hubungan kita dengan Dia matang sepenuhnya. Pelajaran yang berikutnya adalah rencana keselamatan. Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Langkah pertama yang Tuhan lakukan untuk menolong orang Israel adalah menebus mereka dari perhambaan. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Penebus adalah seorang yang menolong saudara terdekat yang terpaksa menjual tanah mereka atau tidak dapat membayar hutang mereka dan telah menjadi hamba. Penebus ini membeli tanah itu kembali dan membebaskan orang itu daripada penhambaan. Tuhan adalah penebus bagi Israel. Untuk menebus mereka, Tuhan harus turun untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir.
Keluaran 3 ayat 8. Dan berapakah harga yang Tuhan bayar untuk menebus umat Israel? Begitu juga dengan kita. Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia. Dia membayar dosa kita dan mati di kayu salib. Yohanes 6 ayat 51, Efesus 1 ayat 7. Menurut tulisan Ellen G. White, SDA Bible Commentary, yaitu Hebrew 2, muka surat 925, menurut hukum yang diberikan oleh Kristus sendiri, harta pusaka yang dilucutkan itu ditebus oleh saudara terdekat. Yesus Kristus menanggalkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, dan mengenakan ketuhanannya dengan umat manusia untuk menjadi pengganti dan jaminan bagi umat manusia, bahawa mati dalam kemanusiaan dan dia mungkin dengan kematiannya menghancurkan dia yang memiliki kekuatan kematian. Dia tidak dapat melakukan ini sebagai Tuhan, tetapi dengan kedatangannya datang sebagai manusia, Kristus dapat mati dengan kematian dia mengatasi kematian. Dan pelajaran kita yang ketiga adalah perjanjian di Sinai, yaitu di Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah perjanjian yang dikatakan di Keluaran 20 ayat 3. Dan begitu juga perjanjian yang tercatat di Keluaran 19 hingga ke 24 adalah 8 jenis perjanjian yang tercatat di Keluaran 19 sampai ke Keluaran 24. Yang pertama adalah ketibaan dan perkemahan Israel di Sinai setelah dilepaskan oleh Tuhan. Keluaran 19 ayat 1 dan 2. Dan yang kedua adalah usul Tuhan tentang perjanjian dengan Israel. Kejadian 19 ayat 3 sampai 6. Dan yang ketiga adalah respon Israel dalam menerima perjanjian itu. Keluaran 19 ayat 7 sampai 8. Dan yang keempat adalah persiapan untuk menerima perjanjian itu secara formal. Keluaran 19 ayat 9 sampai 25. Dan yang kelima adalah pengisytiharaan 10 perintah Tuhan, yaitu di Keluaran 20 ayat 1 sampai ke 17. Dan yang keenam adalah Musa sebagai pengantaraan perjanjian itu, yaitu di Keluaran 20 ayat 18 sampai ke 21. Dan yang ketujuh adalah prinsip-prinsip perjanjian dijelaskan, yaitu di Keluaran 20 ayat 22 hingga ke Keluaran 23 ayat 22. Dan yang ke-8 adalah pengesahan perjanjian itu, yaitu di Keluaran 24 ayat 1 sampai ke 18. Begitu juga Tuhan memerintah Israel untuk membangunkan tempat perlindungan baginya, sehingga mereka dapat memahami syarat dan makna perjanjian itu. Di Keluaran 25 ayat 8, begitu juga Tuhan menggunakan tempat kudus dan upacara-upacara sebagai simbol kebenaran syurgawi, yaitu rencana penebusan. Dan penebusan itu melampaui pembebasan dari penghambaan Mesir dan menunjukkan kepada Mesias akan menanggung dosa kita dan mati seperti binatang yang dikorbankan. Dan ini bermaksud dan bertujuan adalah sebagai perjanjian yang abadi. Ini adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada umat manusia yang telah jatuh. Pelajaran kita yang keempat adalah ketaatan. Ulangan bagi 11 ayat 13. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu
dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ketaatan ataupun kepatuhan ini adalah satu daripada kunci perjanjian. Orang-orang Israel harus mentaati Tuhan bahkan sebelum Sinai. Mereka harus menyebarkan darah di tiang pintu dan keluar dari Mesir. Jika kepatuhan itu dilakukan untuk tetap dalam perjanjian, apakah itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh ketaatan kita? Dan keselamatan adalah iman saja. Ketaatan hanyalah hasil dari iman yang benar. Roma 3 ayat 20 dan 24, Wahyu 14 ayat 12. Kepatuhan ataupun ketaatan membantu kita tumbuh secara spiritual, mental, dan moral. Roma 7 ayat 7, Tuhan menggunakan kita untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, dan sumber daripada itu kita mendapat berkat ketaatan daripada semua itu. Dan yang kelima adalah komitmen. Keluaran 24 ayat 7, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Orang Israel memiliki niat baik, tetapi mereka tidak melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengapa? Mereka cuba patuh dengan usaha mereka sendiri. Maksudnya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Usaha mereka sendiri adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6. Mereka sudah kehilangan iman. Ibrani 4 ayat 2. Setelah beberapa waktu, mereka mulai percaya bahwa menaati hukum dengan ketat akan membuat mereka layak untuk menerima keselamatan. Bukan saja kebenaran yang menyelamatkan mereka, tetapi milik Tuhan. Apabila mereka menerima dengan iman, Tuhan bekerja di dalam diri kita. Di Filipi 2 ayat 13 mengatakan kepada kita, kerana Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan untuk mengakhiri ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini, saya akan membaca sekali lagi, yaitu di buku tulisan Ellen G. White, Step to Christ, chapter 7, muka surat 62. Oleh kerana kita berdosa, tidak suci, kita tidak dapat mematuhi hukum suci dengan sempurna. Kita tidak memiliki kebenaran sendiri untuk memenuhi tuntunan hukum Tuhan. Tetapi Kristus telah menjadi jalan pelarian bagi kita. Dia hidup di bumi di tengah-tengah pencobaan dan godaan seperti yang harus kita tempuhi. Dia menjalani kehidupan tanpa dosa. Dia mati untuk kita, dan sekarang Dia menawarkan untuk mengambil dosa-dosa kita dan memberi kita kebenarannya. Sekiranya Anda menyerahkan diri kepadanya dan menerimanya sebagai penyelamat Anda, maka kehidupan Anda demi Dia adalah benar. Watak Kristus menggantikan watak Anda dan menerima Tuhan di hadapan seolah-olah Anda tidak berdosa. Sampai sini saja pelajaran yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan kita semua pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang telah kami belajar pada hari ini. Biarlah melalui pelajaran ini kami dapat mengenal Engkau lebih dekat Tuhan.
Begitu juga dengan perjanjian di Sinai, kami harus belajar mulai kesilapan yang dilakukan oleh umat Israel. Dan kami jangan mengulanginya, begitu juga Tuhan. Biar dengan pelajaran ini kami diangkat dan ditinggikan di atas nama Engkau Tuhan. Terima kasih telah menjawab dan mendengar doa yang telah kami layangkan pada hari ini. Dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang Juru Selamat serta penebus semua kami. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we may know Him and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Saudara Sim Nueng, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan kita yang akan dipimpin oleh Pastor Austin Tayo. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji atas nama-Mu Tuhan yang terbaik dan terhormat. Oleh kerana Kamu adalah Tuhan patut disembah dan dipuji kami Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu terlebih dahulu membawa segala kesalahan dosa kami, baik yang dapat kami lihat ataupun tidak dapat kami lihat. Tetapi kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Kamu setia dan adil nak mengampuni salah dosa kami. Jadi pada pagi ini Tuhan, dalam kehidupan yang sempurna ini, kami datang kepadamu Tuhan dengan penyembahan kami, yaitu membawa perpuluhan dan persembahan kami kepadamu. Agar segala perpuluhan ini Tuhan menandakan pengikhlasan hati kami, menandakan kami mau buat hubungan rapat dengan Kamu, menandakan bahwa Kamu dapat memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengingatkan kami bahwa segala persembahan perpuluhan ini, yaitu untuk membuat kami menyembah Kamu dengan kehidupan yang sempurna. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan memberkati perpuluhan dan persembahan ini, supaya dapat membantu pekerjaan Tuhan di mana saja yang memerlukan. Begitu juga Tuhan, supaya Tuhan dapat membantu kami mengerti kasih karunia Tuhan, kasih kehidupan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami melihat dalam persembahan Kamu Tuhan, Kamu telah memberikan Yesus Kristus. Maka dengan itu Tuhan, untuk kami memberi terima kasih, untuk kami memuliakan Kamu, yaitu melalui perpuluhan dan persembahan kami. Dan biarlah Tuhan berkat tangan-tangan yang memberi perpuluhan dan persembahan ini Tuhan, agar mereka dijamin dalam kehidupan yang baik, sempurna dan senang, dan begitu juga aman damai dalam kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan pada pagi ini, agar pekerjaan-Mu boleh disebarkan di seluruh dunia melalui pemberian kami ini Tuhan. Oleh kerana Kamu mengetahui, oleh kerana Kamu juga Tuhan yang Maha Kuasa, oleh kerana Kamu juga Tuhan yang mengerti segala kehendak-Mu, dan biarlah kami membuat ini mengikut kehendak-Mu Tuhan. Kerana semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami.
Amin. Salam sejahtera dan selamat Hari Sabat kepada semua penggemar Hope Channel Sarawak di mana jua anda berada. Kasih karunia dan berkat Tuhan menyertai anda semua. Tajuk perkongsian kali ini ialah Mental Sehat, Iman Teguh, pelajaran dari Nabi Nuh. Saya percaya Nabi Nuh memiliki mental sehat dan iman yang teguh bila menghadapi pelbagai cabaran sewaktu membina bahtera untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Bayangkan akhbar-akhbar harian waktu itu membuat kenyataan-kenyataan yang mencabar keyakinan dan iman Nuh untuk terus membina bahtera seperti yang diberitahu oleh Tuhan. Yesus memberitahu zaman Nuh seperti zaman menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dan sekarang ini kita berada di zaman akhir itu. Alkitab mengatakan situasi zaman Nuh dalam Kejadian 6 ayat 12. Allah mengamati bumi dan sesungguhnya betapa hancurnya bumi kerana kehidupan semua manusia bergelumang dengan dosa. Kita dapat bayangkan ejekan orang terhadap Nuh yang bukan sahaja memberitahu tentang perkara yang belum pernah terjadi, seperti hujan akan turun dari langit dan banjir akan menimpa dunia. Bayangkan dia digelar gila, minda tidak waras, sakit jiwa. Apa tidaknya perkabarannya sangat bercanggah dengan realiti pada zaman itu. Namun, dia tetap percaya firman Tuhan dan teruskan usahanya membina bahtera. Alkitab juga menyatakan zaman kita hari ini dalam buku 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ingatlah hal ini, pada hari-hari terakhir akan timbul banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan diri sendiri, tamak dan serakah, sombong dan bongkak. Mereka akan menghina dan melawan ibu bapa, tidak tahu berterima kasih dan tidak mahu mengenal Allah. Mereka tidak mengasihi sesama manusia, tidak berbelas kasihan, suka mengumpat, suka akan keganasan. Mereka kejam dan benci akan kebaikan. Mereka suka berkhianat, tidak berfikir panjang dan sombong. Mereka lebih menyukai kesenangan dunia daripada mengasihi Allah. Pada lahirnya, mereka menjalankan kewajipan agama kita, tetapi mereka tidak menurut ajarannya. Jauhkanlah dirimu daripada mereka. Tekanan dari persekitaran duniawi ini tentu sekali memerlukan kita mental sehat, iman teguh untuk menghadapinya. Supaya kita menang seperti Nabi Nuh yang terus berusaha menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus kedua kali. Saudara dan saudari, tekanan atau stresses persekitaran boleh sahaja mengganggu kesihatan emosi atau mental jika tidak ditangani dengan cara yang betul. Di Malaysia, masalah kesihatan mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua yang paling serius selepas penyakit jantung. Menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi terkini, 3 dari setiap orang dewasa yang berusia 16 tahun dan ke atas dalam negara kita akan menderita masalah kesihatan mental. Contoh tekanan atau stresor paling kuat menurut kajian ialah akibat kematian orang yang disayangi. Keduanya ialah perceraian pasangan yang sudah berkahwin. Tekanan ini boleh mengganggu kelancaran kehidupan seseorang.
dan membawa kemurungan dan berbagai masalah kesihatan. Oleh itu, pagi ini saya membawa berita baik untuk anda semua. Mental sehat, iman teguh. Iman hidup dan tidak kalah walaupun ditimpa berbagai masalah, baik environmental atau dalaman. Yang pasti, saya mahu saudara dan saudari tahu ialah Tuhan yang kita sembah ialah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semuanya dapat dalam Tuhan. Saudara dan saudari, apakah inti mental sehat dan iman teguh dalam apa jua krisis? Jawapannya ialah pada pengalaman Nabi Nuh. Alkitab menyatakan, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Nabi Nuh percaya dan menyembah Tuhan walaupun tinggal dalam persekitaran yang bertentangan. Dia setia dan menurut Tuhan untuk membina bahtera dan kabarkan mesej tentang kehancuran dunia oleh banjir dan penyelamatan oleh bahtera. Saya percaya inilah yang paling penting dalam menghadapi krisis. Kesedaran bahawa Tuhan itu setia, tunaikan janjinya dan menurut Dia pasti akan berhasil walaupun keadaan sekeliling sebaliknya. Saya ingin cadangkan 3 strategi untuk memiliki minda sehat, iman teguh. 1. Kawal emosi. Kawal emosi dengan menghindari overthinking tentang masalah yang menimpa. Setiap masalah akan berakhir. Yang diperlukan ialah masa dan kesediaan seseorang untuk menerima dan memproses masalah itu dengan cara positif. Saya menjangka setiap keburukan ataupun malapetaka yang menimpa ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang kita perlu lihat masalah itu sebagai peluang. Problem is an opportunity. Contoh, jika kita disahkan positif COVID-19, kita harus terima hakikat itu dan dapatkan rawatan. Keredaan ini dapat mengurangkan risiko kita. Pada masa yang sama, kita serahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Oleh itu, tidak perlu overthinking dalam perkara seperti ini. Relakan dan serahkan kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Janji Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20 sangat menyenangkan supaya kita doakan kepada Tuhan dan tidak perlu overthinking. Kepada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya dengan limpah kurnia melebihi permintaan dan sangkaan kita menurut kuasanya yang bertindak dalam diri kita. Ayat ini memberitahu bahawa Tuhan mempunyai fikiran dan rencana kebaikan bagi kita sehingga kebaikan itu tidak terlintas dalam fikiran kita. Mazmur 29 ayat 11 turut mengatakan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan akan memberkati umatnya dengan kesejahteraan ataupun damai, peace. Tidak perlu overthinking kerana Tuhan itu mahu memberi kesejahteraan kepada umatnya. Bila kita serahkan segalanya kepada Tuhan Yesus, Dia akan menjaga pemikiran kita. Kedua, memberi keyakinan kepada orang lain. Sharing is caring. Bukan sahaja menguntung orang lain yang mendapat apa yang kita kongsikan, tetapi kita juga menerima manfaat dari usaha itu. Dalam buku Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, tetapi jangan lupa berbuat baik dan berkongsi kerana korban demikianlah yang diredai Allah.
Dalam konteks menghadapi masalah, berkongsi masalah dengan rakan karib atau kaunselor dapat melegakan fikiran yang kusut serta menghasilkan celik akal. Sikap rakan karib yang membantu perlulah seperti penerimaan positif tanpa syarat akan rakan kongsi. Pendengar aktif dan memiliki kemahiran mengurus perbualan yang berkesan sehingga masalah yang dihadapi dapat dilihat dengan cara tersusun dan mungkin sekali mendapat penyelesaian yang kita perlukan. Dalam perkongsian masalah, pendengar aktif membuat refleksi perasaan, isi dan fakta masalah, membuat rumusan, kesimpulan tentang masalah yang didengari. Ini adalah satu cara menghadapi masalah supaya kekuatan emosi dibangunkan. Dan yang ketiga, kejayaan kecil-kecilan. Dalam perkataan Maya Angelou, penyajak Amerika, beliau mengatakan, "Courage, you develop courage by doing small things." Anda membina keberanian dengan melakukan perkara yang kecil-kecil. Menurut penelitian saya, ketabahan menghadapi masa sukar ialah dengan berjaya menghadapi kesukaran kecil. Kejayaan mengatasi kesukaran kecil mengajar kita tentang strategi-strategi yang boleh kita gunakan bila menghadapi kesukaran yang akan datang. Rahsianya ialah dengan kita selalu membuat refleksi dari segi perasaan dan fakta mengenai setiap dugaan yang kita hadapi. Contoh, COVID-19 yang nampaknya belum ada tanda berhenti menyerang manusia di dunia hari ini. Banyak masalah timbul kerana penguatkuasaan PKP dan istilah-istilah berkaitan. Masalah sosial, perhubungan, pergaulan, masalah kewangan, ekonomi dan juga pekerjaan dan banyak lagi masalah. Apa yang telah berlaku pada musim pandemik COVID-19 ini ialah masalah kegelisahan meningkat di kalangan rakyat Malaysia. Pandangan saya tentang krisis global, kesihatan, sosial dan ekonomi daripada pandemik COVID-19 ialah ia merupakan satu ujian, satu masalah yang perlu dihadapi dengan strategi yang dapat membantu bila menghadapi krisis yang lebih besar nanti seperti yang dinyatakan dalam buku Wahyu 13. Seperti kata Alkitab, sesiapa yang setia dalam perkara kecil akan setia juga dalam perkara besar. Tetapi sesiapa yang tidak setia dalam perkara kecil tidak akan jujur dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Kesetiaan kepada Tuhan sewaktu menghadapi krisis sangat penting. Saudara dan saudari, yang sangat penting dalam menghadapi segala dugaan dan cabaran dalam hidup kita ialah kita berpegang teguh kepada Tuhan. Berada di sebelah Tuhan lebih baik dan menguntungkan daripada menikmati keseronokan dosa yang berupa sementara. Tuhan menjanjikan hidup kekal kepada mereka yang tetap setia. Oleh itu, marilah kita saling menguatkan iman masing-masing dengan cara yang telah dibentangkan tadi. Semoga Tuhan berkati kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Sabat. Dalam syurga kekal indah, penat dan susah pun lenyap, tempat aman dan sentosa, ku rindu tinggal di sana. Nanti jangan bersungut,
bersungut nanti, nanti, nanti dan sabarlah. Meski menangis sangat berat selama hidup di dunia, ku ingatlah juru selamat, ku nantikan pun rahmatnya. Nanti, nanti jangan bersungut, nanti, nanti jangan bersungut, nanti, nanti, nanti dan sabarlah. Maju saja walau susah, biarlah sabar berdoa. Sudah dekat rumah indah, jangan bersungut nantilah. Nanti, nanti jangan bersungut, nanti, nanti jangan bersungut, nanti, nanti, nanti dan sabarlah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, terima kasih kerana menyertai kami hari ini dalam upacara kebaktian. Minta Tuhan menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Berkati kami dalam semua urusan kami. Begitu juga lindungi kami daripada penyakit pandemik COVID-19 supaya kami sehat dan sejahtera dapat melakukan segala urusan kami untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.